Dr. 9 TV. Okey, teruskan menyokong Dr. 9 TV. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Okey, kepada semua pembentang-pembentang yang saya hormati juga, kepada moderator kita iaitu Profesor Madya Teknologis Dr. Nick Zulkarnain bin Khizir daripada Universiti Malaysia Kelantan, ataupun yang glamour dikenali sebagai Dr. 9 TV. Okey, jadi alhamdulillah kepada semua pembentang kita dapat berkumpul pada kali ini untuk the first conference of research innovation and community 2020 ataupun singkatan CORIC, dan merupakan anjuran bersama Dr. 9 TV dan juga College Community Pasir Mas. Dan kita pada kali ini atau pada hari ini menggunakan platform Skype bagi meneruskan persidangan kita secara alam maya, kan. Okey, jadi terima kasih juga kepada Dr. Nick yang akan bersama-sama kita untuk sesi pertama bagi pembentangan dalam conference ini. Okey. So kita teruskan acara kita pada hari ini, iaitu saya mohon kepada pembentang-pembentang untuk memperkenalkan nama dan juga dari institusi mana, dan kalau boleh ada sikit tajuk kajian ataupun penyelidikan yang akan dibentangkan dalam seminar ini. Okey, saya mempersilakan pembentang pertama. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Cik Muhammad Azan Hussein. Okey. Saya Aisyah binti Liman daripada Okey. Unit Seni Bina dan dari College Community Kuala Terengganu. Dan tajuk kajian saya hari ini ialah kepuasan pelajar terhadap kemudahan, kajian kes di College Community Kuala Terengganu. Okey, terima kasih kepada Puan Aisyah. Seterusnya dipersilakan pembentang kedua. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Saya Muhammad Asbi bin Mazin, bertugas sebagai pegawai pengambilan di College Community Kota Lanaz. Di hari ini saya akan membentangkan dua kajian, iaitu kajian kepuasan majikan terhadap kegraduan College Community Kota Terengganu, dan satu lagi ialah kajian kepuasan pelajar baharu terhadap keseluruhan proses pendaftaran di College Community Kota Lanaz. Okey, terima kasih Encik Asbi. Okey, dan seterusnya dipersilakan pembentang ketiga. Okay, Assalamualaikum. Saya Nur Waalaikumsalam. Azarina binti Nudin daripada College Community Kuala Terengganu. Saya akan membentangkan tajuk untuk pendidikan bernama Program Eksplorasi Warisan Pokok Leko, iaitu satu kajian kes. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Puan Nur Azarina, dan dipersilakan juga untuk perkenalkan diri pembentang keempat. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Nizami bin Mamat, pensyarah College Community Kuala Terengganu, akan membentangkan tentang kajian tinjauannya mengenai amalan keselamatan bangkit di kalangan pelajar semester 3 sesi Julai 2020 CJ Teknologi Elektrik College Community Kuala Terengganu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, salam. Okey. Saya Mak Khairul bin Omar. Ya, okey, teruskan. Saya pembentang keempat lah. Betul, okey. Saya kenalkan diri ya. Jadi boleh teruskan. pensyarah daripada College Community Kuala Terengganu, servis kerangan ya. Jadi hari ini saya akan membentangkan tugas kerja saya, itu faktor-faktor yang mendorong pelajar memilih program servis kerangan di College Community Kuala Terengganu. Okey, baik. Terima kasih Cik Khairul. Okey, tak apa. Kita akan teruskan untuk sesi pembentangan kita. Dan seterusnya pembentang kelima, Puan Nur Hashimah binti Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey.
Assalamualaikum warahmatullahi. Fatimah binti Ahmad, Elias Muhammad Din. Saya sekarang bertugas sebagai pensyarah di jabatan di Departmen Sijil Teknologi Pembinaan Bangunan. Okey. Tajuk penelitian saya, faktor-faktor yang menghalang pelibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum sukan di kalangan pelajar Kolej Komuniti Kuala Terengganu. Okey, so kita dah cukup 5 untuk sesi pertama dulu kan? Okey. Okey, untuk 5 pembentang bersama moderator Dr. Nik Zulkarnain kita lah pada kali ini. Okey, terima kasih kepada pembentang-pembentang. Okey, so saya serahkan kepada moderator kita untuk sesi pertama ini, iaitu Profesor Madya Teknologis Dr. Nik Zulkarnain Khizi dari Universiti Malaysia Kelantan. Dipersilakan Dr. Nik untuk meneruskan acara kita. Saya mempersilakan Dr. Nik untuk meneruskan sesi pembentangan. Okey. Okay, so Assalamualaikum dan selamat pagi. So selamat datang ke virtual conference, the first conference of Research, Innovation and Community 2020 ya. So kita bertuah lah dengan kerjasama dengan College Community dan juga untuk menganjurkan conference secara maya ataupun secara virtual ni untuk pertama kalinya agar platform ni dapat dimanfaatkan dengan perkongsian untuk kita memberi pendidikan dan juga untuk berkongsi hasil penyelidikan dan kajian para ahli akademik kita daripada College Community dan juga daripada institusi yang lain untuk kita sama-sama mendidik anak bangsa, terutamanya kita fokus kepada pembangunan komuniti agar penyelidikan dan inovasi kita dapat dikembangkan dan diguna pakai dan memberi manfaat kepada semua masyarakat di luar sana. Okey, so tanpa melengahkan masa, so saya ingin menjemput pembentang yang pertama untuk membentangkan kajian untuk kita sama-sama mendengar penyelidikan dan hasil kajian yang dilaksanakan oleh pembentang pertama kita, iaitu Puan Aisyah. Daripada College Community Kuala Terengganu untuk membincangkan tajuk inovasi ataupun penyelidikan, iaitu kepuasan pelajar terhadap kemudahan, iaitu kajian kes di College Community Kuala Terengganu. Okey, tanpa melengahkan masa, boleh terus dengan pembentangan. Kiranya ada slide, boleh share slide dan mungkin kita boleh ada sesi soal jawab dalam masa pembentangan tersebut. Okey, silakan. Terima kasih Encik Muhammad Azian, Encik binti Husin. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha TS Dr. Nik Zulkarnain Khizi daripada UMK sebagai moderator hari ini. Jadi saya Aisyah binti Liman akan membentangkan satu kajian, iaitu kepuasan pelajar terhadap kemudahan, kajian kes di College Community Kuala Terengganu. Okey, objektif kajian ialah mengenal pasti tahap kepuasan pelajar terhadap kemudahan bilik kuliah, bengkel makmal, perpustakaan, kafeteria, kemudahan asas dan surau. Jadi ada 5 bilik ataupun kemudahan yang saya akan kaji. Dan yang kedua iaitu membuat perbandingan antara kepuasan pelajar terhadap institusi mengikut program. Okey, latar belakang kajian, borang soal sidik yang dikeluarkan adalah di bawah seliaan Pegawai Penerangan KKKT sebagai pemegang prosedur ISO 9001-2015 dan diedarkan kepada 196 orang pelajar yang terdiri daripada 5 program, iaitu STS, STP, SKR, SFP dan STE secara rawak. STS adalah seni bina, STP teknologi pembinaan, SKR adalah sijil kenderaan ringan, SFP ialah sijil fashion pakaian dan sijil teknologi elektrik. Okay, kemudian penyataan masalah. Penyediaan kemudahan yang lengkap dan kondusif sangat penting dalam proses penyampaian pengajaran dan pembelajaran, iaitu PDP, kepada pelajar agar setaraf dengan keperluan semasa. Okey, ada 5 kemudahan yang dikaji, iaitu bilik kuliah atau makmal atau bengkel, kemudian kafeteria, perpustakaan dan surau
last kali kemudahan asas. Okey, 5 kemudahan ini dikaji untuk menambah baik ataupun apa yang memberi kepuasan kepada pelajar. Okey, impak kajian. Hasil kajian ini seterusnya akan dijadikan sebagai input yang penting kepada pihak pengurusan dalam merancang pelan tindakan yang efektif bagi memastikan fasiliti ada di tahap yang memuaskan dan menjadi pemangkin kepada kecemerlangan pelajar dari pelbagai aspek. Ini adalah hasil dapatan perbandingan skor min mengikut program. Ada 6 kemudahan yang dikaji mengikut program. Kalau kita ikut dari sini kita dapati bilik kuliah makmal bengkel daripada 5 program terdapat SFP iaitu sijil fashion pakaian memberi kepuasan yang agak rendah sedikit berbanding daripada program yang lain iaitu 3.5. Kemudian perpustakaan sijil teknologi pembinaan pelajar memberi kepuasan yang rendah berbanding program seni bina. Kemudian cafeteria, fashion dan teknologi pembinaan juga memberi kepuasan yang rendah berbanding seni bina, kenderaan ringan dan elektrik. Kemudian kemudahan asas kerja fashion pakaian juga memberi kepuasan yang agak rendah. Dan yang surau dan purata keseluruhan adalah memberi tahap yang tinggi lah. Cuma agak rendah sedikit daripada yang dibandingkan dengan program-program yang lain. Dan seterusnya ini kesimpulan. Purata skor min bagi semua program. Okey, kita tengok sini ada saya kaji min dan sesiam piawai. Didapati di sini sijil teknologi pembinaan adalah rendah iaitu 3.49 berbanding sijil teknologi seni bina 4.56 min. Okey, kemudian sesiam piawai dia juga mengikut taburan dia adalah rata-rata tinggi lah dalam kategori yang tinggi. Okey, ini adalah cadangan kenapa kajian ini dilakukan iaitu untuk mendapatkan peruntukan bajet daripada pihak atasan dan menceriakan lagi persekitaran Kolej Komuniti Kuala Terengganu dan ini memberi peluang kepada pelajar untuk mendapat keselesaan dan suasana yang kondusif sepanjang pembelajaran dan pengajaran berlangsung. Okay, itu saja. Okey, terima kasih kepada Puan Aisyah kerana dengan pembentangan tu mungkin dapat manfaat daripada ni. Cumanya saya ada beberapa soalan. So untuk kajian ni, sejauh mana hasil daripada kajian ni dapat kita boleh terjemahkan kepada input macam mana untuk merancang dengan lebih efektif sesuatu usaha ataupun servis yang disediakan oleh Kolej Komuniti. Okey, untuk selepas impak daripada kajian, pihak kepengurusan telah membincangkanlah untuk mendapatkan bajet ataupun untuk mengagihkan bajet tu kepada unit-unit yang mendapat markah yang rendah, kurang memuaskanlah, dia tidak rendah dan jadi naik taraf situasi dalam bengkel makmal kerana kemudahan asas seperti student center, kemudian kita ada tambah galeri yang baru, kemudian suasana dalam bengkel untuk PDP pun ditambah dengan mural-mural untuk menjadikan suasana yang lebih ceria dan efektif. Okey, so mungkin saya boleh buka soalan daripada peserta lain untuk menanyakan soalan. So mungkin ada soalan ataupun pencerahan yang ingin ditanya daripada pembentang kita untuk pembentang pertama ni. Mungkin ada soalan? Assalamualaikum. Datuk Nik. Ya. Bukan soalan lah, just nak tanya ya.
Satu saya tengok pada tajuk tu berkaitan dengan kajian tentang kemudahan tu kan. So bila dia sebut kemudahan di situ, tajuk tu nampak macam yalah, pada pandangan saya lah agak sedikit tergantung lah kemudahan kepada apa, infrastruktur ke kan, walaupun telah diterangkan di dalam di dalam pembentangan itu ada lima perkara ataupun lima elemen kemudahan yang dinyatakan di situ. So mungkin kalau boleh diperkasakan lagi, cadangkan kemudahan infrastruktur tu, macam tu lah, kemudahan infrastruktur di mana, di college community ke, kemudian kajian kes berkaitan lah, kemudian kawasan tu. So nampak lebih mantap sikit lah tajuk. Dan yang keduanya, ni soalan lah, soalannya apa nama ni, macam mana data itu dikutip. Maksudnya data itu dikutip untuk mendapatkan kepuasan itu kan tak diterangkan tadi, dia punya metodologi dia, adakah secara survey, questionnaire ataupun interview. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Doktor. Okey, saya jawab soalan. Kajian ini telah diberi kajian soal selidik daripada pegawai penerangan. Jadi soalan ini telah dimasukkan di dalam prosedur ISO. Jadi daripada hasil dapatan, borang soal selidik diberikan kepada pelajar 5 program ini secara rawak dalam 196 orang responden. Jadi daripada situ kita kaji mengikut program yang kita nakkan untuk 5 item kemudahan tadilah. Kemudian dianalisa melalui SPSS dan kita menjadikan dia, kita ambil hasil dapatan analisis daripada min dan sisi hampir awal. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Profesor Media Teknologi Dr. Khairul dengan soalan tersebut. Boleh mencetuskan lagi lah ilmu baru yang bakal dikongsi dalam seminar virtual untuk kita pada kali ini. So mungkin ada soalan lain sebelum kita teruskan dengan pembentang yang seterusnya. So kalau tak ada soalan, so saya ada satu lagi soalan. Okey, dengan hasil kajian ni, macam mana kita boleh tingkatkan? Okey, ada soalan? Sorry. Okey, saya ada satu soalan. Okey, soalannya dalam melaksanakan kajian kes ini, apakah cabaran yang dihadapi lah dari sudut data dan juga dari sudut kata untuk memastikan hasil kajian ini tepat? Okey, cabaran daripada kajian ni ialah untuk sebab pelajar ni dia agak takut untuk menjawab secara jujur. Jadinya kita bagi explanation ataupun penerangan, okey ini adalah untuk kepentingan pelajar. Jadi mereka perlu memberi jawapan ataupun menjawab dengan jujur apa yang dia rasa tidak puas hati terhadap college community. Sebab dia bimbang kalau dia menjawab yang terlalu rendah akan balik pada dia semula. Jadi kita bagi tahu penerangan kepada mereka yang ini adalah untuk kemudahan mereka untuk ditambah baik dan untuk yang lain lah. Okey, terima kasih. So betul lah sebenarnya bila kita buat kajian kita nak input daripada pelajar supaya kita dapat tambah baiklah perkhidmatan yang sedia ada. So okey, terima kasih kepada Puan Aisyah. Okey, dengan pembentangan tersebut saya harap yang para penonton ataupun para peserta lain dapat memanfaatkanlah hasil kajian ini untuk kita sama-sama membangunkan kata inovasi dalam komuniti kita dan juga untuk pendidikan kita dan juga untuk mendidik anak bangsa kita. Okey, terima kasih sekali lagi tahniah kerana telah berjaya membuat pembentangan untuk sesi pertama dan untuk sebagai pembentang pertama. Okey, terima kasih. Selamat maju jaya. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so seterusnya kita ada pembentang yang kedua iaitu Encik Muhammad Hasbi bin Mat Zain daripada College Community Kok Lannas. So beliau akan membentangkan
kajian kepuasan majikan terhadap graduan Kolej Komuniti Kuala Terengganu. So tanpa kita menaikkan masa, kita mempersilakan Encik Muhammad Hasbi bin Mat Zain untuk berkongsi hasil penyelidikan dan kajiannya di dalam conference kita pada kali ini. Okay, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Maria, TS Dr. Nik Zulkarnain, KZ daripada UMK, Yang Berusaha Profesor Maria, TS Dr. Khairul, dan juga pengacara iaitu Encik Azian. Okay, tajuk saya pada hari ini ialah kajian kepuasan majikan terhadap graduan Kolej Komuniti Kuala Terengganu. Pihak pengurusan Kolej Komuniti dan Politeknik berusaha untuk menjadikan institusi pendidikan sebagai satu institusi yang ulu dan seterusnya melahirkan graduan yang mampu memenuhi kehendak majikan serta pasaran kerja pada masa kini untuk menyambut dasar transformasi nasional 2050 TN50, iaitu jelang tahun 2050 negara memerlukan tenaga kerja berkemahiran tinggi daripada 37% hingga 55%. Latar belakang masalah yang dikenal pasti ialah graduan yang diingini oleh majikan pada masa ini ialah tenaga kerja yang mempunyai kemahiran teknikal dan kemahiran kebolehkerjaan. Kita lihat pula pada pernyataan masalah. Terdapat tiga pernyataan masalah, iaitu yang pertama ialah faktor kemahiran tidak memenuhi keperluan majikan. Yang kedua, ketidaksepadanan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan oleh industri. Dan yang ketiga ialah kurangnya kemahiran insaniah di tempat kerja oleh pelajar bidang teknikal. Objektif kajian ini dibahagikan kepada tiga, iaitu untuk mengenal pasti tahap kemahiran graduan Kolej Komuniti Kuala Terengganu berdasarkan persepsi majikan. Yang kedua ialah tahap pengetahuan graduan Kolej Komuniti berdasarkan persepsi majikan. Dan yang ketiga ialah tahap kemahiran insaniah graduan Kolej Komuniti Kuala Terengganu berdasarkan persepsi majikan. Okey, kita lihat pada metodologi kajian. Metodologi kajian kita gunakan kajian kuantitatif yang kita edarkan borang soal sidik berdasarkan skala Likert. Populasi majikan adalah seramai 116 majikan selaku responden, dan bidang yang terlibat ialah fashion dan pakaian, pemasangan elektrik, pelukis plan seni bina, servis kenderaan ringan dan teknologi pembinaan bangunan. Daripada dapatan kajian, kita dapat lihat majikan sangat berpuas hati dengan graduan Kolej Komuniti Kuala Terengganu. Dengan data yang diperolehi ialah 4, nilai min ialah 4. Cuma yang paling rendah kita tengok ialah pada kebolehan teknikal pelajar lah. Okey, daripada tahap kemahiran teknikal, pengetahuan
teknikal serta tahap kualiti kelayakan keluaran kolej komuniti dalam bidang pekerjaan berada pada tahap yang boleh diterima oleh majikan. Tema BIN yang paling rendah ialah 3.43 iaitu kemahiran menyelesaikan masalah. Bagi konstruk pengetahuan berdasarkan pekerjaan adalah paling tinggi dengan 4.11 dan pengetahuan mengapresiasi teknologi dengan kerja mendapat nilai paling rendah iaitu 4.01. Bagi kemahiran konstruk kemahiran insaniah, kemahiran melaksanakan arahan adalah min paling tinggi iaitu 4.19. Kalau kita tengok kepada sumbangan dan impak, kajian ini memberi impak yang berguna kepada beberapa pihak iaitu pihak kementerian, pihak kolej, pihak industri, pihak pelajar dan JPPKK itu Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih dengan pembentangan tadi. Terima kasih Encik Muhammad Hasbi dengan pembentangan yang amat menarik tadi. So mungkin juga kita nak tengok sikit apa yang boleh dilaksanakan hasil daripada kajian ini. Okey, so mungkin saya okey. Sebelum tu boleh share slide tak? Slide. Share slide. Tadi saya rasa saya lock slide tadi. Okey, okey, terima kasih Encik Muhammad Hasbi bin Mat Zain atas pembentangan yang amat menarik tadi tu. So mungkin saya ada beberapa soalan hasil daripada pembentangan tersebut. So apakah strategi untuk meningkatkan kualiti graduan kolej komuniti hasil daripada kajian yang didapati supaya strategi itu boleh diimplementasi? Mungkin kalau bukan dalam skala yang kecil, skala yang besar, kita boleh buat secara skala yang kecil agar kita dapat meningkatkan kemahiran kualiti graduan kolej komuniti. Okey, silakan. Okey, terima kasih. Bagi meningkatkan kualiti graduan kolej komuniti, kita boleh mengadakan alumni sharing bagi pelajar yang telah tamat belajar. Jadi kita panggil semula untuk mereka berkongsi pengalaman mereka di industri, ataupun kita boleh anjurkan dialog bersama industri. Jadi pemain-pemain industri ini input kepada para pelajar tentang keperluan dan kehendak industri ataupun teknologi-teknologi terbaru yang digunakan pakai di industri. Terima kasih. Okey, terima kasih dengan jawapan tersebut. Mungkin ada daripada rakan-rakan kita yang bersama-sama mengikuti conference virtual kali ini untuk menanyakan soalan. Okey. Kalau tak ada soalan, saya ada satu soalan. Okay, berdasarkan hasil kajian, apakah program yang akan dicadangkan bagi meningkatkan kemahiran insaniah pula? So sebab kita kena pasti tadi daripada kajian tersebut, hasil daripada pembentangan mengatakan dari sudut kemahiran insaniah graduan ni, dia agak kurang sedikit lah berbanding dengan kemahiran teknikal ataupun knowledge yang dipelajari di sana. Mungkin apakah program yang mungkin dicadangkan untuk kita mengatasi masalah ni? Okey, terima kasih. Okey, program ni kita boleh bekerjasama dengan hal awal pelajar. Terutamanya memainkan peranan ialah pegawai pembangunan pelajar lah. Jadi boleh menganjurkan program seperti kem jati diri ataupun motivasi ataupun kem solat. Jadi para pelajar ni boleh dilatih supaya menemati masa, berkomunikasi, ataupun mungkin juga melalui program-program keusahawanan supaya mereka ada kemahiran keusahawanan. Jadi saya lihat unit HEP memainkan peranan yang penting dalam membangunkan kemahiran insaniah pelajar dan dibantu oleh tenaga pengajar daripada unit pengajian am yang turut mengajar, contohnya seperti subjek
pendidikan Islam ataupun subjek kemahiran insaniah bagi melengkapkan pelajar untuk bekerja industri. Sekian, terima kasih. Cik Azmi. Ya. Ada satu soalan daripada saya nak tanya tentang kemahiran insaniah yang dinyatakan tadi kan. Kalau berdasarkan kepada cadangan-cadangan yang diberi, sepatutnya cadangan tu biasalah kalau kita beri berdasarkan kepada kajian-kajian yang kita buat. So based pada kajian, itu akan keluarlah cadangan. So merujuk kepada kemahiran insaniah itu. So sebagaimana kita tahu dalam kemahiran insaniah ni ada banyaklah. Antaranya seperti kemahiran berkomunikasi, kemahiran bekerja dalam kumpulan, kemahiran usahawanan yang Cik Azmi nyatakan tadi. So kemahiran insaniah yang mana yang kita nampak agak ketara ataupun dominan di dalam kajian ini yang mana kita perlu tambah baik kepada pelajar. Kerana kalau kita nak buat semua mungkin tak berapa orang kata efisien lah, tapi mungkin kita nak fokus kemahiran insaniah yang mana satu. Terima kasih. Sama-sama. Daripada dapatan kajian didapati bahawa kemahiran pengiraan, iaitu calculation skill lah dalam bahasa Inggerisnya, min yang didapati ialah 3.87, iaitu paling rendah. Jadi mungkin dalam PDP kita boleh menekankan lebih lah, seperti pensyarah boleh lebih membantu pelajar, sebab pelajar-pelajar kita ni SPM dia yang seperti yang kita tahu agak kurang sikit lah daripada, contohnya kalau kita tengok SPM matematik dia, bahasa Inggeris dia agak kurang. Jadi kita perlu beri perhatian lebih lah dalam PDP. Terima kasih. Okey, adakah nak menjawab soalan Profesor Madya, Dr. Khairul Azhar? Ya, terima kasih. Okey, so terima kasih dengan pembentangan yang amat menarik tadi tu. So mungkin kita boleh manfaatkanlah hasil kajian ni untuk kita membangunkan perkhidmatan yang lebih efektif kepada semua graduan ataupun pelajar-pelajar kita, terutamanya di kolej komuniti lah. Sebab bila kita buat kajian ni kita nak mencari persoalan dan juga menjawab kepada persoalan tersebut agar kita dapat tingkatkan kemahiran ataupun servis kita pada komuniti dan juga pelajar kita. So tanpa mengelakkan masa, kita mungkin untuk pembentangan seterusnya oleh pembentangan ketiga, iaitu Puan Nur Azharina, okey, daripada Kolej Komuniti Kuala Terengganu. So beliau akan membentangkan satu hasil kajian kes iaitu program eksplorasi warisan keropok lekor, satu kajian kes. Okey, so di mana apa yang menariknya di sini kita akan sama-samalah mendengar pembentangan dan juga perkongsian daripada Puan Nur Azharina. Okey, silakan boleh teruskan dengan pembentangan. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kepada moderator Azmi dan Dr. CS Dr. Tri dan Dr. Bahar. Saya Nur Azharina dari Kolej Komuniti Kuala Terengganu akan membentangkan tajuk program eksplorasi warisan keropok lekor, satu kajian kes. Okey, untuk pengenalan. Okey, teruskan. Okey, terus. Okey, untuk pengenalan, keropok lekor merupakan salah satu makanan tradisional lah, terutamanya di semenanjung Malaysia. Tujuan
kajian yang dijalankan adalah selepas satu program bertajuk Program Eksplorasi Warisan Kopok Leko Anjuran Hak Ehwal Pelajar Kuala Terengganu, Kolej Komuniti Kuala Terengganu dianjurkan. Dalam program ini, selepas program terdapat satu soal sidik iaitu berhubung maklumat peserta dan pengurusan program telah diedarkan kepada pelajar ataupun peserta. Dalam borang ini ada dua bahagian iaitu satu demografi peserta, satu lagi mengenai pengurusan program Kopok Leko tersebut iaitu peranan jawatankuasa, kesesuaian tempat program, pengisian program, keberkesanan program, kelancaran program, pencapaian objektif program dan maklum balas program lah. Sebenarnya dalam kelab alam sekitar bawah Hak Ehwal Pelajar Kolej Komuniti Kuala Terengganu telah lama atau menjalankan kerjasama ataupun kolaborasi yang bersama dengan usahawan-usahawan wanita setiu atau lebih dikenali sebagai pewanis dalam pelbagai program. Namun dalam kertas penyelidikan ini dia tertumpu dalam untuk program warisan Kopok Leko. Kemudian dan untuk penyataan masalah program ini ada 3 yang perlu saya kenal pasti iaitu satu ciri-ciri demografi, yang kedua mengenal pasti penilaian program secara keseluruhan dan yang ketiga mengenal pasti cadangan dan cara-cara membaiki pengurusan program. Daripada penyataan masalah ini timbulnya lah dia punya kepentingan kajian lah iaitu satu untuk kumpul dan membuat dokumentasi rancangan program, kedua mengumpul dan membuat dokumentasi pelaksanaan mula rancang kemudian laksana. Okey, untuk metodologi ini ada 3 part yang cara digunakan. Satu, reka bentuk kajian, dua, populasi dan juga sampel dan ketiga, instrumen kajian. Yang ini adalah hasil daripada borang soal selidik yang telah selepas diedarkan. Okey, daripada peserta, dia terdiri daripada pelajar lelaki dengan pelajar jantina lelaki dan perempuan lah. Untuk lelaki lebih ramai iaitu seramai 36 orang dan perempuan 14 orang. Selain pelajar, pensyarah juga Kolej Komuniti Kuala Terengganu juga menyertainya dan juga yang terdiri daripada ahli-ahli pewanis tersebut lah. Jadi keseluruhan dia seramai 50 orang telah menyertai program ini dan semua peserta telah menerima soal sidik dan menjawabnya. Okey, daripada dapatan kajian ada 6 soalan yang diberikan dan hasil kajian ni diberi dalam bentuk carta pie. Yang pertama iaitu pecahan peratus peranan usia. Didapati 84% sangat bersetuju bahawa peranan usia dan JK sangat memberi impak lah terhadap dalam program ini. Yang kedua iaitu pecahan analisis kesesuaian tempat program, iaitu tempat program ini dijalankan di Kampung Mangkok, Setiu, iaitu 80% pelajar peserta responden bersetujulah bahawa tempat program eksplorasi Kopok Leko ini sesuai dijalankan. Kemudian untuk data yang ketiga dalam bahagian B ni iaitu pengisian program. 78% responden sangat bersetuju pengisian program ini bersesuaian dan hanya 4% saja yang tidak pastilah sama ada pengisian program ini bersesuaian ataupun sebaliknya. Kemudian yang keempat adalah pecahan keberkesanan program kepada peserta. 84% responden sangat bersetuju keberkesanan program Kopok Leko ini kepada peserta dan hanya 2% saja yang tidak pasti. Yang selebihnya adalah setuju. Dan yang kelima adalah kelancaran perjalanan program sepanjang yang berlangsung ini. 78% sangat bersetuju bahawa program ini dijalankan dengan lancar dan hanya 6% tidak pasti dan 16% setuju. Dan last sekali yang diedarkan dalam bahagian B yang diedarkan kepada responden adalah pencapaian objektif program. 84%
responden bersetuju bahawa objektif program ini tercapai dan hanya 4% saja yang tidak pasti dan tiada responden yang menjawab tidak pasti. Untuk perbincangan daripada program ini didapati prestasi pengurusan program secara keseluruhannya dinilaikan secara cemerlang oleh responden selama 50 orang. Kerana didapati peratus responden yang memilih skor memuaskan adalah 96%. 96% ni adalah terdiri daripada skor sangat setuju dan setuju. Analisis juga menunjukkan minimum 78% memilih skor sangat bersetuju untuk semua. Item kaji selidik ada 6 item, jadi daripada semua sangat setuju yang tertinggi tersebut tambah guna bagi 6 dapat 78% lah. Kemudian last sekali ada satu cadangan yang responden perlu tulislah bahawa apa yang mereka cadangkan dan juga daripada cadangan juga didapati daripada segi temu bual lah, maksudnya dua kaedah, satu kertas yang diedarkan, satu lagi dari segi temu bual. Responden yang selama 50 orang ni rata-rata menyatakan perlu ada aktiviti tambahan yang lain, itu seperti meninjau hidupan dia yang semakin pupus, seperti melihat hidupan klik-klik yang terdapat di Kampung Mangkuk Setiu. Program lain yang boleh dilaksanakan di samping membuat keropok lekor adalah menangkap ataupun membuat makanan yang lain seperti membuat budu lah. Itu saja daripada saya untuk pembentangan bertajuk Program Eksplorasi Warisan Keropok Lekor, iaitu satu kajian kes. Okey, terima kasih kepada pembentang yang ketiga, iaitu Puan Nur Azarina binti Nordin dengan pengkongsian eksplorasi program warisan keropok lekor. Bukan satu kajian kajian kes yang dibuat untuk membantu para peniaga kecil dan juga membantu para pengusaha keropok lekor. Ya, bagus terima kasih dengan kajian kes yang dilaksanakan. Cumanya saya ada beberapa soalan, mungkin bukan soalan lah, kata pencerahan. Berapa ramai peserta yang menyertai program ni? Peserta yang menyertai seramai 50 orang. Dia terdiri daripada pelajar kolej iaitu ahli kelab alam sekitar Kolej Terengganu dan pensyarah yang menyertainya seramai 9 orang dan selebihnya ahli-ahli pewanis ni, maksud saya ahli bukan yang mengajar ni, ahli yang terdiri daripada komuniti penduduk kampung setempat tersebutlah, jadi diorang join sekali. Okey. Okey, so apakah keunikan program dilaksanakan? Okay, keunikan yang dilaksanakan responden kalau yang terdiri daripada maksud saya bukan daripada negeri Terengganu ataupun Kelantan yang dia memang daripada luar, memang dia orang tak selalu pernah makan, dia tak pernah buat kan. Jadi mereka rata-rata memberi pengalaman yang pertama lah ataupun yang unik dan barulah kepada mereka, dan mereka lebih menghargai macam mana sebenarnya nak membuat keropok lekor ni, dan selain ini menambah pengalaman dan pengetahuan lah. Okey, daripada hasil kajian yang dibuat tersebut, daripada kajian kes yang dibangunkan sebagainya. So, apakah kata penemuan baru yang diperolehi? Maksudnya dari sudut apa yang perlu ditingkat baik dan juga apa yang perlu diimprove kata program tersebut sebab kajian kes yang saya faham ni program untuk eksplorasi dan kita nak kena menilai program yang dilaksanakan supaya kita boleh laksanakan program yang sama dengan sedikit inovasi ataupun modifikasi yang lebih menarik dan mungkin boleh memberi lebih impak kepada masyarakat atau komuniti. Okey, selepas program ini selesai, selepas dianalisis dan dibuat satu kajian, rata-rata responden memberi cadangan bahawa selain keropok lekor, mereka perlu buat program yang lain lah, seperti yang membuat budu ataupun membuat hidupan liar, klik-klik, ketam. Sebab selain yang kita buat keropok lekor dekat Kampung Mangkuk ni, sebab kita ada program, kita ada kolaborasi dengan pewanis tersebut, kita juga menanam pokok bakau lah, dan juga melihat perahu sampan tradisional Terengganu. Okey, terima kasih. So saya buka soalan kepada peserta-peserta lain untuk menanyakan
soalan ataupun mungkin ingin memberi pandangan ataupun untuk memberi ekspresi lah kepada pembentang keempat pembentang memberi ekspresi kepada hasil pembentang ketiga okey, Puan Nur Azarina, untuk kita sama-sama kongsi. Okey, Encik Azian ada soalan? Rasanya tak ada apa-apa lagi. Tenik teruskanlah. Okey. Okey, so saya rasa perkongsian hasil kajian kes ni amat menarik juga supaya kita boleh mempelajari dan juga mengenal yang dalam kita laksanakan untuk kita memperbaiki kelemahan yang ada untuk hasil execution ataupun hasil daripada pelaksanaan program yang kita buat supaya para pengusaha ataupun di luar sana membantu. So kajian yang amat berkesan supaya kita boleh guna sama dan juga kita boleh jadikan panduan kita dalam rangka atau meningkatkan ekonomi tempatan, terutamanya di peringkat komuniti dan sebagainya. Okey, terima kasih dengan pembentangan yang menarik tersebut. So mungkin kita boleh sama-sama teruskan dengan pembentang yang seterusnya, iaitu pembentang yang keempat, iaitu daripada Encik Muhammad Khairul bin Omar daripada Kolej Komuniti Kuala Terengganu. So beliau akan membentangkan tajuk kajian beliau adalah faktor-faktor yang mendorong pelajar memilih program servis kenderaan ringan di Kolej Komuniti Kuala Terengganu. So tanpa melengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan Encik Muhammad Khairul bin Omar untuk membuat pembentangan beliau. Okey, silakan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jadi yang pertamanya terima kasih kepada moderator kita pada ini, iaitu Profesor Madya TS Dr. Zulkarnain bin Kize, dan juga kepada Profesor Madya TS Dr. Khairul Azhar bin Mak Daud, dan juga kepada penyaras pembentangan ini, iaitu Encik Muhammad Azian bin Hussein Okey, slide boleh nampak Okey, boleh. Okey, jadi pagi ini saya akan membentangkan kajian saya, iaitu faktor-faktor yang mendorong pelajar memilih program servis kenderaan di Kolej Komuniti Kuala Terengganu. Okey, sebagai pengenalan pemilihan bidang pengajian dan institusi pengajian oleh pelajar lepasan SPM untuk menyambung pengajian di peringkat yang lebih tinggi merupakan satu perkara yang pentinglah, kerana ia akan menjadi faktor yang menyumbang kepada kejayaan pelajar tersebut dalam pengajian dan bidang yang dipilih, dan seterusnya mempengaruhi pencapaian pada masa hadapan pelajar itulah. Okey, lepas tu berdasarkan laporan dasar otomotif negara pada tahun 2013, industri otomotif dijangka mewujudkan sebanyak 150,000 peluang pekerjaan baru menjelang tahun 2020. Dan juga industri otomotif ini adalah merupakan industri yang penting bagi Malaysia kerana sumbangan sebanyak 3.2% kepada KDNK negara, iaitu keluaran dalam negara kasar tahun 2013. Sekarang terdapat di otomotif, itu dalam kategori perkhidmatan selepas jualan. Okey, latar belakang masalah khusus SKR ataupun CJ Servis Kenderaan ini antara yang menjadi pilihan kepada pelajar lepasan SPM untuk melanjutkan pengajian selepas pengajian di sekolah. Sebagai itu, satu kajian yang telah saya jalankan di Kolej Komuniti Kuala Terengganu untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mendorong para pelajar memilih program servis kenderaan. Terdapat beberapa faktor yang mendorong pelajar memilih bidang pengajian di sebuah institusi. Jadi berdasarkan kepada beberapa kajian lepas yang saya kaji, yang pertama, menurut Nozi Fazura dan Amizatul Najla, dia menyarankan faktor-faktor yang mendorong pelajar memilih program kulinari di Kolej Komuniti Nibon Tebal, Kuala Pinang
Itu faktor-faktor yang diutarakan iaitu dari segi faktor minat, pengaruh ibu bapa, pengaruh rakan sebaya dan pengaruh kerjaya. Dan yang kedua itu Encik Asnul Daha, Mihat dan Siti Azizah menyarakan faktor minat, kemudahan fikir, kerjaya serta sikap. Dan juga Muhammad Rizal menyarakan faktor pengaruh minat, ibu bapa, rakan sebaya dan kelayakan akademik. Okey, objektif kajian. Kajian yang ini mengandungi beberapa objektif yang hendak dicapai, iaitu mengenal pasti sama ada faktor minat, pengaruh ibu bapa, pengaruh rakan sebaya dan faktor kerjaya yang mendorong pelajar memilih program servis kerayangan di Kolej Komuniti Kuala Terengganu. Okey, persoalan kajian. Kajian ini menjurus kepada mendapatkan jawapan terhadap beberapa persoalan kajian. Itu yang pertama, sejauh manakah responden memilih program servis kerayangan kerana faktor minat. Okey, yang kedua, sejauh manakah responden memilih program servis kerayangan kerana faktor pengaruh ibu bapa. Yang ketiga, sejauh manakah responden memilih program servis kerayangan kerana faktor pengaruh rakan sebaya. Yang keempat, sejauh manakah responden memilih program servis kerayangan kerana faktor kerjaya. Okey, metodologi kajian. Kaedah kajian yang saya gunakan adalah tinjauan berbentuk deskriptif menggunakan kaedah kuantitatif, iaitu penggunaan set soalan selidik, soal selidik. Skala Likert 5 mata diguna pakai dalam soalan kajian ini untuk mengetahui jawapan responden terhadap soalan-soalan yang dikemukakan. Itu sangat tidak setuju, tidak pasti, setuju dan setuju. Soalan sidik ini dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu yang pertama berkaitan demografi, iaitu umur, jantina dan bangsa responden. Dan bahagian B terdiri pada soalan-soalan yang berkaitan dengan 4 faktor tadilah yang mendorong pelajar memilih program servis kerayangan. Iaitu 7 soalan berkaitan dengan minat, 7 soalan bahagian berkenaan pengaruh ibu bapa, 6 soalan berkaitan dengan pengaruh rakan sebaya dan 7 soalan pengaruh kerjaya. Okey, sampel kajian. Okay, populasi kajian itu pelajar SKR ambilan Julai 2016 itu seramai 70 orang pelajar semester 1 pelajar semester 1 program servis kerayangan seramai 70 orang. Jadi saya telah memilih seramai 59 orang pelajar sebagai sampel kajian berdasarkan jadual penentuan saiz sampel merujuk kepada jadual Ritchie dan Morgan. Okey, kajian rintis. Jadi saya menjalankan kajian rintis itu bertujuan untuk mendapatkan atau memastikan ketetapan soal sidik dari sudut kefahaman responden sama ada dari segi tata bahasa, isi kandungan, kejelasan dan kebolehpercayaan. Dan saya memilih menggunakan model Chromebase Alpha. Jadi kajian rintis ni saya jalankan dengan melibatkan 10 orang pelajar yang mengambil servis kerayangan di Kolej Komuniti Kuala Terengganu. Dan saya data ini diproses menggunakan Statistical Package for Science Social SPSS untuk menguji kebolehpercayaan. Jadi nilai alpha yang saya peroleh itu 0.817. Jadi menurut Muhammad Majid tahun 2000, dia maklumkan bagi perkali alfa 0.6 dan ke atas boleh dikira sebagai mempunyai kebolehpercayaan dan kesahanan soalan tu. Jadi saya menggunakan soal sidiknya untuk kajian sebenar. Okey, dapatan kajian. Jadi di sini saya menggunakan petanda skor min bagi soalan setiap objektif merujuk kepada buku yang ditulis oleh Encik Muhammad Najib. Okey, dibagi kemudian tahap, iaitu
3 tahap itu yang pertama tahap memuaskan 1 hingga 2.33, kurang memuaskan 2.34 hingga 3.67, memuaskan 3.68 hingga 5.0. Okey, jadi semua data dari pesawat CJ itu yang diperolehi dikod dan diproses menggunakan komputer melalui SPSS tadi ya. Dan kajian ini sesi deskriptif digunakan untuk menganalisis data. Itu merujuk kepada nilai min. Nilai min setiap item soalan diperolehi dan dikategori mengikut objektif kajian tadi lah. Okey, jadi mengikut jadual jadual dapatan kajian ni, itu jadual taburan min keseluruhan kajian. Jadi daripada persoalan pertama didapati itu sejauh manakah responden memilih program servis keringan kerana faktor minat, itu sebanyak 4.28 min. Yang kedua, sejauh manakah responden memilih program servis keringan kerana faktor ibu bapa, itu 3.83. Sejauh manakah responden memilih program servis keringan kerana faktor pengaruh rakan sebaya, itu 3.29. Yang keempat, sejauh manakah responden memilih program servis keringan kerana faktor kerjaya. Okey, jadi untuk kepentingan dapat dirumuskan bahawa 3 faktor berada di tahap yang memuaskan, iaitu faktor minat, kerjaya dan pengaruh ibu bapa. Dan 1 faktor pada tahap yang kurang memuaskan, itu pengaruh rakan sebaya. Dan faktor minat merupakan faktor yang paling mempengaruhi bagi memilih bagi pelajar memilih pengajian program servis keringan di Kolej Komuniti Kuala Terengganu. Menurut Khasiatul Fauziah, minat adalah satu kecenderungan bagi seseorang individu untuk mengetahui, mempelajari dan menceburi sesuatu perkara yang menjuruskan mereka kepada pilihan yang dia ingini. Jadi semangat kajian ini terhadap institusi, itu hasil kajian ini boleh dijadikan sebagai rujukan bagi meningkatkan lagi pengambilan pelajar lah, merujuk kepada faktor minat tadi lah. Yang kedua, pensyarah juga perlu lebih kreatif dalam proses BDP kerana pelbagai faktor pelajar tadi memilih bidang pengajian, sebab faktor ini akan mengaruhi tahap komitmen pelajar terhadap PDP. Dan cadangan penambahbaikan kajian masa depan, itu menjalankan kajian terhadap faktor-faktor yang lain antaranya faktor pengaruh promosi pengawasan pelajar, kemudahan pembelajaran dan pelajaran institusi, kos pengajian, peluang untuk melanjutkan pengajian selepas bergraduan, dan faktor pengaruh guru kaunseling masa di sekolah. Dan boleh juga memberikan kajian terhadap kaedah yang paling berkesan bagi meningkatkan minat pelajar terhadap program-program yang ditawarkan di Kolej Komuniti Kuala Terengganu. Okey, dekat tu ya. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Muhammad Khairul Omar dengan hasil pembentangan yang amat menarik dan juga kajian yang dilaksanakan dengan sangat sistematik dan teratur, dan pembentangan juga jelas dan amat meyakinkan. Saya rasa boleh dikongsi bersama-sama dengan penyelidik ataupun pensyarah lain juga untuk kita tengok kaedah yang dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan mempengaruhi pembentangan kita tu agak jelas dan juga lengkap dengan fakta-fakta dan sebagainya. So hasil daripada kajian tersebut, daripada faktor-faktor yang telah dibincangkan ataupun diperolehi daripada hasil kajian tersebut, apakah impak, saya ada soalan, apakah impak kepada pembangunan sumber manusia? Maksudnya bila dia dah memilih sesuatu program tersebut, dia mesti ingin mengisi kekosongan ataupun sumber di alam pekerjaan. So adakah faktor itu juga mempengaruhi daripada hasil kajian tersebut? Okey, berdasarkan kajian faktor minat juga akan mengaruhi kerjaya pelajar tu selepas pengajian Okey. So antara faktor yang dijumpai ataupun hasil kajian tersebut, apakah faktor yang paling utama
yang mencetuskan kepada pemilihan khusus program servis kenderaan ringan tersebut, dan boleh terangkan juga faktor tersebut dengan lebih jelas dan kenapa. Okay, sebab bila dah ada kajian kita dapat kena pastilah faktor yang paling dominan. Silakan. Okey, berdasarkan hasil dapatan kajian ini menunjukkan bahawa faktor minat yang paling mendorong pelajar memilih program servis kenderaan ringan di Kolej Komuniti Kuala Terengganu, kerana faktor minat ni juga adalah merupakan faktor yang penting kerana ia akan mempengaruhi tindakan seseorang individu untuk mendapat sesuatu yang diminati. Biasanya bagi memastikan sesuatu yang diminati diperolehi, seseorang itu akan sanggup membuat pelbagai pengorbanan dari segi masa, tenaga, kewangan dan lain-lain. Dan menurut Kaisatul Fauziah 2003, minat adalah satu kecenderungan bagi seseorang individu untuk mengetahui, mempelajari dan menceburi sesuatu perkara yang menjurus kepada pilihan yang diingini. Dan satu lagi cadangan untuk meningkatkan lagi minat pelajar terhadap bidang servis kenderaan ini, itu mewujudkan kelab-kelab kamera otomotif, mengadakan taklimat, menjalankan pertandingan kameran, dan semua ni sebenarnya kalau ikut kajian ni saya buat tahun 2015. Cadangan-cadangan ni semua kita dah buat lah semua ni, dan impaknya pun kita dah ada lah, berdasarkan daripada tembual-tembual daripada pencerahan mengajar lah. Maksudnya pelajar-pelajar yang terlibat daripada program yang kita jalankan ni memberi komitmen lah lebih daripada pelajar lain semasa proses PDP. Dan juga result ataupun keputusan pertandingan kamera yang kita sertai selepas kajian ni meningkat lah. Kalau ikut sebelum kajian, kita biasa dapat biasa kita join pertandingan kameran otomotif melibatkan semua kolej universiti seluruh Malaysia. Kalau sebelum pertandingan biasa kita dapat dalam nombor 10 lah. Biasa lepas pertandingan kita dapat 2016 tu kita dapat nombor 1 lah daripada 32 peserta. Okey, tahniah dengan pembentangan. So betul pendapat daripada hasil kajian kita dapat kena pasti minatlah menjadi satu kecenderungan yang paling utama, di mana dengan minat tersebut itulah para pelajar ni dia bermula dengan imajinasi. So daripada imajinasi tersebut tercetusnya emosi untuk dia melaksanakan aksi kepada setiap hasil vision yang beliau ataupun pelajar tersebut ingin realisasikan ke alam sebenar. Okey, terima kasih Encik Muhammad Khairul Ahmad dengan pembentangan yang amat jelas dan juga pembincangan agak menarik di sini. So mungkin ada soalan saya buka soalan kepada para peserta lain untuk menanyakan soalan kepada Encik Muhammad Khairul. Assalamualaikum Cik Muhammad Khairul. Ada satu soalan yang saya tengok dekat situ dari sudut pengiraan min tadi kan, pasal ada 4 variable yang you kira tu, minat, apa lagi, ibu bapa, rakan sebaya dan sebagainya. Dan last kali tu kita tengok dekat bawah tu ada satu angka 3.9 something, 3.91 tak salah saya dekat bawah tu. So tu nilai apa 3.91 tu? Average kepada keseluruhan ke apa maksudnya? Average kepada keseluruhan faktor-faktor tadi lah, 4 faktor tadi yang kita kaji. Faktor yang mendorong pelajar memilih program servis kenderaan ringan. Jadi ini purata lah. Maksudnya purata yang mewakili apa? Mewakili 4 faktor tadi lah. Faktor yang kita kaji. Keseluruhan faktor. Ya. So apa maksudnya? Dia adakah memberi makna ataupun yang berkaitan? Pasal kita tahu kalau bagi satu contoh kata average untuk minat adalah number, that value untuk minat. So average untuk rakan sebaya ada number untuk rakan sebaya. Average untuk ibu bapa mesti ada nilai min untuk ibu bapa. Tapi kalau kita campur semua macam tu dapat satu nilai. So nilai itu perlu mewakili kepada apa sebenarnya? Okay, kalau ikut keseluruhan nilai min yang kita kaji ni, 4 faktor tadi iaitu 3.91 menunjukkan dia berada pada tahap memuaskan lah untuk 4 faktor tadi lah. Jadi kalau tahap kepuasan, tahap kepuasan. Jadi dia dalam memuaskan. Jadi kalau kita nak buat promosi kita boleh fokus kepada 4 ni lah, sebab dia masih lagi pada
tahap memuaskan. Cadangan saya, Cik Khairul, cadangan saya, apa nama ni, average ataupun mean untuk keseluruhan itu tidak perlu di-highlightkan, kerana yang perlu di-highlightkan adalah kepada pemboleh ubah yang telah kita kenal pasti. So kita dah ada 4 yang kita kenal pasti, dan kita dapati keempat-empat itu mempunyai tahap yang mungkin tinggi, sederhana atau rendah. Dan tahap yang paling mendominasi kat situ saya tengok adalah dari sudut rakan sebaya, yang menunjukkan bahawa faktor dari sudut ibu bapa dan juga lain-lain faktor mungkin kurang memberi kesanlah kepada pelajar-pelajar untuk memilih apa nama khusus kenderaan, servis kenderaan ringan tadi tersebut. So cukup saya rasa untuk di situ, dan tidak perlu lagi kita buat satu average secara keseluruhan, kerana dia tidak memberi apa nama tidak menggambarkan kepada keseluruhan kajian kita. So dia tidak boleh kita 4 tu kita campur dan menggambarkan kepada satu perkara. Itu pandangan saya lah kalau diambil kira. Terima kasih. Okey, terima kasih Doktor. Okey, terima kasih Profesor Madia, Teknologis Dr. Khairul Azhar dengan soalan tu. So mungkin apa-apa penambahbaikan boleh dilaksanakan dalam kajian yang seterusnya agar kita dapat meningkatkan konsistensi dan juga ketepatan hasil kajian kita untuk kita manfaatkan, dan hasilnya boleh diterjemahkan dalam bentuk sumbangan kepada masyarakat atau komuniti. So terima kasih sekali lagi Encik Muhammad Khairul bin Omar dengan pembentakan. Terima kasih. Okey. So tanpa kita melengahkan masa, kita mungkin boleh teruskan dengan pembentang yang terakhir dalam sesi pertama kita pada kali ini, iaitu pembentang kelima, Puan Norashima binti Ahmad daripada Kolej Komuniti Kuala Terengganu, untuk kita membincangkan faktor-faktor struktur interpersonal dan intrapersonal, iaitu menjadi halangan penglibatan pelajar dalam kegiatan co-curriculum sukan di kalangan pelajar Kolej Komuniti Kuala Terengganu. So silakan pembentang yang kelima. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke? Boleh dengar Boleh. Okey, boleh nampak slide saya Okey, boleh. Okey. Saya Norashima binti Ahmad, alias Muhammad Din, pensyarah Kolej Komuniti Kuala Terengganu dalam bidang program teknologi pembinaan bangunan. Yang izinkan saya untuk membentangkan kajian ini. Profesor Madia Dr. Zulkarnain yang saya hormati, dan Dr. Muhammad Azan Hussein, Profesor Madia Dr. Muhammad Azan Hussein yang berusaha. Okey, yang dikasihi sahabat-sahabat pembentang semua. Okey, tajuk pembentangan saya ialah faktor-faktor yang menghalang pelibatan pelajar dalam kegiatan co-curriculum sukan di kalangan pelajar Kolej Komuniti Kuala Terengganu. Okey, pengenalan kurikulum di institusi pengajian tinggi telah menjadi sebahagian daripada sistem pendidikan di Malaysia ketika ini. Ianya telah menjadi satu kegiatan yang diwajibkan kepada setiap pelajar di sekolah maupun di institusi pengajian tinggi. Aktiviti kurikulum dianggap penting sebagai alat untuk memenuhi hasrat unggul dasar pendidikan kebangsaan, iaitu perpaduan di kalangan pelajar-pelajar yang terdiri daripada berbilang kaum daripada Aminuddin dan Borhan 2002. Okey, pernyataan masalah daripada kajian ini ialah yang pertama, pelajar merasakan mereka membuang masa dengan melibatkan diri dalam kegiatan co-curriculum. Yang kedua, program yang dilaksanakan tidak sempurna. Dan yang ketiga ialah menurut Ahmad Badawi 1984, pelajar terlalu mementingkan peperiksaan hingga kegiatan co-curriculum yang juga sebahagian daripada pembelajaran tidak mendapat perhatian. Ini termasuklah ibu bapa
telah menanamkan sifat mementingkan peperiksaan tanpa memberi galakan kepada anak-anak untuk terlibat dalam kegiatan co-curriculum. Okey, untuk objektif kajian, yang pertama ialah mengenal pasti faktor utama yang menghalang pelibatan pelajar dalam aktiviti co-curriculum, khususnya sukan. Mengenal pasti masalah-masalah utama pelibatan pelajar dalam kegiatan co-curriculum. Yang ketiga, mengenal pasti faktor jantina, bangsa dan tempat tinggal dalam pelibatan kegiatan co-curriculum. Okey, metodologi kajian yang digunakan ialah berbentuk kajian kuantitatif, iaitu menggunakan borang soal selidik menggunakan skala Likert. Populasi pelajar ialah pelajar sijil Kolej Komuniti sesi Mac, Julai dan November 2016 yang terlibat dengan co-curriculum, iaitu seramai 230 orang responden. Okey, di Kolej Komuniti Kuala Terengganu, program yang ada ialah fashion dan pakaian, pemasangan elektrik, pelukis pelan seni bina, dan servis kenderaan ringan dan CJ Teknologi Pembinaan Bangunan. Okey, sebelum memulakan kajian rintis telah diadakan seramai 20 orang pelajar. So, daripada sini nilai Cronbach Alpha yang diperolehi ialah melebihi 0.6, iaitu ketiga-tiga pemboleh ubah menunjukkan tahap kepercayaan yang boleh dipercayai, iaitu faktor pertama ialah faktor interpersonal sangat tinggi, faktor intrapersonal sangat tinggi dan faktor struktur 0.787 iaitu baik. Okey, hipotesis untuk kajian ini ialah yang pertama, tidak terdapat faktor utama yang menghalang pelajar dalam kegiatan co-curriculum dalam aspek interpersonal, intrapersonal dan struktur. Yang kedua, terdapat faktor-faktor utama yang menghalang pelajar dalam kegiatan co-curriculum dalam aspek interpersonal, intrapersonal dan struktur. Skop kajian hanya tertumpu kepada aspek-aspek interpersonal, intrapersonal dan struktur. Responden diambil dalam kalangan pelajar-pelajar Kolej Komuniti Kuala Terengganu. Okey, skop kajian terbahagi kepada 3 iaitu faktor struktur seperti faktor-faktor kekurangan kemudahan, peralatan, masa, wang dan maklumat. Faktor interpersonal pula ialah faktor-faktor yang melibatkan interaksi atau hubungan antara individu seperti kesulitan mencari pasangan yang sesuai untuk bermain dalam sukan. Yang ketiga, faktor intrapersonal ialah faktor-faktor yang melibatkan keadaan psikologi individu yang bertindak menghalang pelibatan aktiviti sukan. Ini termasuklah tekanan, kebimbangan, budaya, sikap, agama, serta kemahuan dan kemahiran diri pelajar. Okey, dapatan kajian yang diperolehi ialah lelaki sebanyak 71.7%, perempuan 28.3%. Seperti yang kita maklum, pelajar lelaki merupakan majoriti pelajar di Kolej Komuniti Kuala Terengganu. Okey, ini ialah sampel mengikut bangsa, so 99% adalah Melayu. Okey, profil sampel mengikut tempat tinggal, peratus yang paling tinggi ialah mereka yang tinggal di rumah sendiri bersama keluarga, iaitu 76.5%. Okey, profil sampel mengikut tempat tinggal mengikut kawasan, peratus yang tinggi ialah kepada pelajar yang tinggal di luar bandar, iaitu 60.43%. Okay, profil sampel mengikut pencapaian akademik, peratus yang tinggi ialah kepada pelajar yang mendapat 3 hingga 3.49
HPNM, nilai himpunan purata markah. Okey, ini ialah profil sampel kekerapan bersukan responden, iaitu pelajar daripada soal sidik yang diedarkan, pelajar bersenam kurang daripada 1 jam sehari, iaitu peratus yang memilih kurang daripada 1 jam ialah 54.8%. Okey, ini ialah dapatan kajian untuk faktor interpersonal mengikut pangkatan dan min. Okey, untuk min yang paling tinggi ialah pengetahuan tentang aktiviti sukan tidak mencukupi. Ini bermakna pelajar-pelajar tidak mempunyai pengetahuan atau pengetahuan tentang kebaikan sesuatu perkara, maka ia sangat memainkan peranan untuk menggalakkan responden melibatkan diri dalam sesuatu kegiatan. Di sini pengetahuan perlu diberikan kepada pelajar-pelajar untuk menarik minat mereka untuk menyertai kegiatan co-curriculum. Dan yang yang kedua ialah tidak memahami matlamat dan melibatkan diri dalam sukan. Okey, begitulah seterusnya susunan min untuk faktor interpersonal. Okey, yang kedua, faktor intrapersonal mengikut pangkatan dan min. Yang pertama, min yang paling tinggi ialah dibebankan dengan kerja kolej yang banyak. Seperti mana yang kita maklum, kita semua seperti mana yang kita semua maklum, selain daripada belajar kemahiran, pelajar-pelajar juga dibebani dengan tugasan-tugasan kognitif yang lain. Okey, untuk yang kedua, pensyarah memberi perhatian kepada pelajar yang berkebolehan sahaja. Ini bermakna pelajar-pelajar yang sebelum ini telah mewakili sukan di sekolah lebih diberi perhatian daripada pensyarah untuk menyertai pertandingan-pertandingan sukan yang dianjurkan. Okey, faktor yang ketiga iaitu faktor struktur mengikut pangkatan dan min. Yang pertama ialah faktor alatan sukan. Alatan sukan boleh digunakan pada waktu tertentu sahaja. Ini bermaksud mereka tidak dapat menggunakan bilik sukan pada waktu-waktu lain, hanya kepada waktu tertentu sahaja. Yang kedua, peralatan sukan tidak mencukupi. Okey, daripada dapatan kajian ini juga kita dapati min purata yang paling tinggi ialah 2.72, iaitu faktor struktur. Yang kedua 2.64 faktor intrapersonal. Yang ketiga 2.47 untuk faktor interpersonal, iaitu paling rendah. Okey, seterusnya hasil kajian menunjukkan faktor utama menghalang pelibatan pelajar dalam kegiatan co-curriculum ialah masalah penggunaan alatan yang boleh digunakan pada waktu-waktu tertentu sahaja. Selain itu, bilangan peralatan yang tidak mencukupi berbanding pelajar yang ramai juga menjadi faktor yang membataskan pelibatan pelajar dalam aktiviti sukan. Masalah pengangkutan juga adalah satu lagi masalah yang mengekang pelibatan pelajar untuk menyertai kegiatan co-curriculum sukan. Okey, untuk perbincangan, seramai 39.57% pelajar yang dikaji tinggal di bandar dan 60.43% tinggal di luar bandar. Walaupun pelajar yang tinggal di bandar, mereka masih menyatakan masalah pengangkutan menjadi masalah bagi mereka kerana kedudukan rumah mereka yang agak jauh dari kawasan kolej. Kekurangan maklumat mengenai kegiatan dan kemudahan juga menjadi faktor hingga menyebabkan pelajar tidak mengetahui kemudahan yang disediakan. Oleh itu, faktor struktur adalah faktor utama menjadi penghalang dalam pelibatan pelajar.
Okey, ini ialah implikasi praktikal. Hasil dapatan kajian ini boleh digunakan untuk membantu pihak kolej serta khasnya pensyarah-pensyarah untuk merancang dan melaksanakan kegiatan kurikulum dengan lebih berkesan. Yang kedua ialah kajian ini boleh menambah pengetahuan pensyarah serta jurulatih aktiviti kurikulum sukan agar dapat mewujudkan suasana kegiatan kurikulum yang lebih bermakna. Okey, implikasi teoretikal. Pelbagai peruntukan berupa kewangan dan barangan untuk menjadikan program kurikulum lebih bermakna dan tidak akan disesiakan jika faktor penghalang pelibatan pelajar dalam kurikulum ini dapat diatasi. Dan yang kedua, untuk kementerian melalui Jabatan Pengajian Kolej Komuniti, iaitu sekarang ialah Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti, dapat merancang dan melaksanakan dasar yang lebih efektif setelah mengenal pasti faktor penghalang yang utama penglibatan diri pelajar dalam kegiatan kurikulum. Okey, cadangan akan boleh diberikan kepada pelajar, pensyarah, Kolej Komuniti Kuala Terengganu, penyelidik lain dan JPTKK. Okey, cadangan yang dicadangkan di sini ialah pihak kolej boleh menyediakan satu bilik sukan yang sesuai bagi kemudahan pelajar, contohnya bilik sukan pingpong. Pihak kolej juga boleh menyediakan satu jadual yang lebih sistematik di mana pelajar boleh menggunakan pada masa lapang. Pihak kolej hendaklah menyusun penggunaan alatan mengikut waktu yang sesuai, contohnya penggunaan bilik sukan setiap hari bermula jam 3 hingga 5 petang. Okey, cadangan seterusnya, pihak kolej juga mempunyai masalah kemudahan-kemudahan seperti padang bola sepak, gelanggang bola tampar, futsal, bola jaring, olahraga, sepak takraw dan lain-lain sehingga pihak kolej menyewa kemudahan ini di luar. Dicadangkan pihak kementerian menyediakan kemudahan-kemudahan ini kepada pelajar setidak-tidaknya satu kompleks sukan mini. Okey, kesimpulan daripada kajian yang dijalankan ialah faktor struktur merupakan faktor utama dalam menghalang pelibatan pelajar dalam aktiviti kurikulum sukan. Masalah utama kurangnya pelibatan pelajar dalam kegiatan kurikulum sukan ialah masa penggunaan peralatan sukan adalah terhad dan peralatan tidak mencukupi. Faktor jantina, bangsa dan tempat tinggal mempengaruhi pelibatan pelajar dalam kegiatan kurikulum. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada pembentang yang kelima, Puan Nur Hashimah binti Ahmad daripada Kolej Komuniti Kuala Terengganu dengan pembentangan yang agak menarik dan juga mungkin perkongsian hasil penyelidikan tersebut dapat dimanfaat untuk menambah baik sistem pendidikan kita di mana kita boleh integrasikan antara kegiatan co-curriculum dan juga kegiatan akademik para pelajar terutamanya di peringkat Kolej Komuniti Kuala Terengganu. So mungkin saya akan buka soalan kepada peserta kita ataupun yang lain untuk menanyakan satu soalan kerana masa pun dah agak suntuk sekarang ni. Hanya satu soalan saja kita benarkan untuk sesi pembentang yang kelima ni. Okey, silakan. Okey, saya rasa tak ada soalan ke. Mungkin penerangan tu amat jelas dan juga meyakinkan. So apa yang saya dapat dirumuskan daripada pembentangan yang kelima adalah di mana faktor-faktor ni sama ada faktor kurikulum ataupun struktur faktor interpersonal dan faktor intrapersonal tu mempengaruhilah penglibatan para pelajar kita untuk kegiatan kurikulum. So cadangan-cadangan tu boleh dilaksanakan untuk kita tambah baik dan juga untuk kecemerlangan pendidikan komuniti, kolej komuniti dan juga pendidikan institusi lain untuk kita kembangkan agar pelibatan mereka lebih orang kata aktif dalam sukan bukan sekadar dalam akademik. Okey, terima kasih Puan Nur Hashimah binti Ahmad. So terima kasih semua. So alhamdulillah kita dah habis untuk sesi pertama dan untuk bahagian pertama bagi sesi pertama, sesi pagi. So mungkin kita boleh serahkan kepada urus setia untuk meneruskan. Okey, terima kasih Dr. Nick di atas
sesi bahagian pertama tadi untuk conference kita pada kali ini. Jadi terima kasih juga kepada pembentang-pembentang yang telah berjaya membentangkan hasil penyelidikan mereka dalam seminar kali ini. Jadi kita beristirahat dulu 5 minit ke Dr. Nick? Okey, Kita boleh. akan rest 5 minit sebelum kita meneruskan bahagian kedua yang akan meneruskan pembentangan ialah Encik Mas Nizaimi, Cik Muhammad Khairul, Puan Zaimah dan juga Cik Muhammad Hasbi sekali lagi akan membentangkan kertas kerja. Jadi mohon pembentang bersedia dan juga ready lah dengan slide masing-masing, dan juga masa yang diperuntukkan adalah 10 minit untuk membentangkan kertas penyelidikan dan 5 minit adalah lebih kurang kita untuk sesi soal jawab. Jadi kita beristirahat seketika. Terima kasih. Okay. Okey, so terima kasih. So nantikan pembentangan untuk bahagian kedua, untuk sesi conference kita pada kali ini, iaitu bersama moderator seterusnya, iaitu Profesor Madya Teknologi Dr. Khairul Azhar bin Mat Daud. Ya, okey.